Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak murid cikgu berkaitan dengan tajuk atau bab yang kedua dalam tingkatan 4 silibus baru KSSM iaitu 2.1 di bawah tajuk gerakan linear. Sesuka cikgu ingatkan, gerakan linear ini adalah berkaitan dengan gerakan suatu objek atau apa-apa objek yang bergerak dalam bentuk satu lintasan yang lurus. Okey, gerakan linear boleh kita huraikan dari segi yang pertama kita lihat dekat sini jarak dan sesaran, yang mana jarak adalah kuantiti skala. Okey, sesaran adalah kuantiti vektor. Laju merupakan kuantiti skala. Dan hal laju merupakan kuantiti vektor, dan akhir sekali adalah pecutan lah, iaitu juga kuantiti vektor. So dekat sini apa yang kamu nampak yang cikgu tulis ini, di mana jarak, sesaran, laju, hal laju, pecutan, okay, masing-masing mempunyai definasi lah ataupun takrifan berkaitan dengan kuantiti yang cikgu sebutkan. Okay, seterusnya kita lihat dekat sini berkaitan dengan satu gambar rajah. Okay, berkaitan dengan satu gambar rajah yang sebenarnya seolah-olah macam dalam map lah. Di mana kita nampak dekat sini satu jarak, kalau cikgu label sebagai A dan ini sebagai V. Okay, jarak di antara bahagian Datuh dan sungai. Kita tahulah sungai apa ni. Cuma yang kita nampak warna biru ini, okay, ini adalah laluan sebenar. Laluan sebenar kenderaan ni nak bergerak menuju ke sungai. Tetapi yang kita nampak ini, yang warna hitam ni, ini adalah garis lurus. Ini adalah garis lurus daripada titik A kepada titik B. Jadi kita nak rungkai dekat sini, apakah garisan yang warna biru ni, saya warna biru ini dan yang berwarna hitam, iaitu dari poin A hingga poin B, sebab masing-masing menunjukkan kedudukan dari titik A ke titik B. Okay, sebenarnya kita boleh ungkai berdasarkan yang pertama jarak lah. Okay, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Ini jarak sebenar. Ini panjang lintasan ni maksudnya lintasan sebenar. So lintasan sebenar di sini merujuk pada garisan yang berwarna biru ini. Okay, manakala sesaran adalah jarak terpendek di antara kedudukan awal dan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada suatu arah tertentu. Ini yang merujuk kepada warna hitam ini. Okey, nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek dan ia merupakan kuantiti skala seperti yang cikgu sebutkan tadi. Okay, nilainya sama dengan panjang garis lurus. Sama dengan panjang garis lurus di antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Maksudnya A ni kedudukan awal. B pula merupakan kedudukan akhir. Okey. Dan sesaran merupakan kuantiti vektor. Jadi kamu fahamlah. Dan sesaran biasanya lebih pendek daripada jarak yang dilalui oleh suatu objek. Okey, seterusnya kita nak lihat jenis-jenis gerakan. So gerakan yang kita lihat dekat sini adalah pergerakan hal laju secara seragam dan juga gerakan hal laju tidak seragam. So sebuah kereta yang kita lihat dalam gambar rajah yang pertama ini, kalau kita dapati jarak antara kereta ni, ini kereta yang sama, kita bergerakkan, yang dibekukan pergerakannya. Okey, kereta ni bergerak daripada 20 minit pertama, 20 meter pertama ke 20 meter kedua ke 20 meter ketiga, mengambil masa yang kita nampak ni peningkatannya. Okey, masing-masing menggambarkan 1 saat lah. Peningkatan masa 1 saat, dan jaraknya pun kita lihat sama di antara gerakan kereta ini.
Jadi apa yang kita boleh katakan dengan perihal pergerakan kereta ini adalah kereta ini bergerak dalam hal laju seragam. Dan maklumat yang tersirat dalam hal laju seragam ini adalah membawa maksud pecutan sifar. Pecutan sifar meter per second. Okey, seterusnya kita nak lihat objek yang bergerak ini. Kita dapati jarak kereta ini. Jadi pergerakan kereta ini yang pertama 20 meter. Kemudian untuk yang masa yang kedua, setelah masa yang kedua 30 meter. So ada perbezaan. Dan jaraknya pun kita nampak, setelah masanya pun kita nampak daripada 1 saat kepada 2 saat. So pergerakan seperti ini kita katakan kereta bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah kerana kadar perubahan sasaran semakin bertambahlah daripada terlihat di sini ada pertambahan 10 meter. So ini adalah perbezaan gerakan yang kita boleh gambarkan secara realiti lah dalam bentuk lukisan, di mana faktor utama adalah kita lihat pada jarak antara kereta itu bergerak dalam faktor masa, peningkatan masa yang dilalui oleh objek tersebut. Okey, seterusnya pergerakan berkaitan dengan hal laju yang berkurang. Kita perasan di sini kereta daripada 30 meter menjadi 20 meter. Tapi masanya untuk 30 meter adalah 1 saat. Untuk satu saat yang berikutnya untuk yang ketiga ini kita dapati dia mengambil masa 2 saat. Tetapi apa yang berlaku kita nampak daripada faktor jarak ianya semakin berkurang. Dan jaraknya memang ketara kita nampak. So gerakan ini kita panggil hal laju berkurang. Seterusnya kita nak lihat bagaimana kita nak menentukan jarak, sasaran, laju, hal laju dan juga pecutan. So di sini ada beberapa formula lah yang kita nak tengok. So laju diberi oleh formula jarak yang dilalui dibahagi dengan masa yang diambil. Okey, laju simbolnya adalah V. Kadar perubahan jarak simbolnya adalah D dan masa yang diambil adalah dalam T. So masing-masing ini dalam, kalau D ni dalam meter, T ni dalam saat. Jadi kita akan dapatlah bahawa hal laju ini dalam meter per saat. Okey, manakala hal laju, apa perbezaan dekat sini? Okey, apabila ada faktor masa bermaksud kadar lah. Kadar ni maksudnya ada faktor masa, sama juga seperti hal laju. So, kalau hal laju ni kadar perubahan sasaran. Yang ini adalah kadar perubahan jarak. So ada sedikit perbezaan dari segi definisi. Tetapi dari penggunaan simbol kita lihat di tengah sasaran kita wakilkan sebagai S, manakala T masih sama iaitu T masih T lah. Di mana S ini pun diukur dalam meter, unitnya meter dan T ni dalam saat. So apa yang pelajar lihat dekat sini antara hal laju dan laju masing-masing menggunakan menggunakan apa pelajar? Kamu nampak ni meter per second? Ya, menunjukkan menggunakan unit yang sama iaitu meter per second. Okay, seterusnya kita lihat dekat sini pecutan. Okay, pecutan adalah kadar iaitu membawa faktor masa perubahan hal laju. Perubahan hal laju maksudnya hal laju awal tolak dengan hal laju akhir lah. Hal laju akhir tolak dengan hal laju awal. Dibahagi dengan masa perubahan hal laju. Ni masa perubahan ni kita tolakkan lah berapa second yang diambil. So unitnya nanti kita akan dapat. Pecutan menggunakan meter per second. Contoh 1. Gambar rajah menunjukkan pergerakan razi yang berlari dari titik A ke titik B. Kemudian berpatah balik ke C. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 20 saat. Yang pertama, kita nak cari jarak. Yang kedua, kita nak cari sasaran. Dan yang ketiga, kita nak cari laju, hal laju bagi larian razi. Yang pertama, lihat jarak sasaran. Kita tengok macam mana nak kira. Jarak kita nampak panjang lintasan yang dilalui dari
Razi bergerak dari A kemudian pergi kepada B balik kemudian atau patah balik pergi kepada C lah. So kita nampak sini jarak tadi 100 meter. Kemudian dia patah balik 20 meter. So apabila dia masukkan dengan jarak yang kita nampak tadi laluan sebenar, maka kita tambahkan kita dapat 120 meter. Manakala sesaran pula, yang kita lihat di sini, panjang antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pada arah tertentu. Dan kita faham sesaran ini adalah kuantiti vektor. So, dia melibatkan magnitude dan juga arah. So, arah ni yang kita nampak ni di sini. So, pergerakan sebenarnya ialah sama juga perihalnya A ke B, B ke C. Tetapi untuk B ke C bermaksud Razi berpatah balik lah. Patah balik tu yang digambarkan di sini magnitudenya sebagai negatif. So, hasilnya kita dapatlah 80 meter ke kanan. So, 80 meter ini adalah magnitud dan maka ke kanan ni adalah arah. Jadi itulah yang membedakan cara mengira jarak dan juga sesaran. Jadi apabila kita dah mengira jarak, kita dah mengira sesaran, seterusnya bolehlah kita mengira laju. So jarak yang dilalui kita mengambil jarak tadi 120 dan masa yang telah diberikan tadi adalah 20 saat. Jadi kita dapat kira di sinilah 6 meter per saat. Manakala hal laju, sesaran yang kita kira tadi adalah 80 meter, tetapi masa yang itu adalah sama, itu 20 saat, kita akan dapat 4 meter per saat ataupun per second dalam bahasa Inggeris, dan kita kena ingatlah ianya adalah kuantiti vektor. So dia akan bergerak ke kanan. Jadi yang penting di sini pelajar fahamlah macam mana nak menghitung jarak. Itu jarak lintasan yang sebenar. Sesaran ni adalah panjang antara dua titik dan biasanya lebih pendek daripada jarak dan diukur dalam garis lurus jugalah. Kedua-dua ni garis lurus yang kita timbang. Cuma dalam sesaran kita pertimbangkan magnitud. Untuk contoh 2, contoh yang baik juga di sini kita lihat masih sama gerakan mutu yang bergerak daripada O ke B. O ke B, maksudnya kalau kita lihat dekat sini betul-betul dia melalui lintasan OAB lah dalam masa 15 saat. So jarak kita tambahlah 5 meter tambah 12. OA pergi ke AB, so kita dapat 12 meter. Sesaran jarak yang pendek daripada titik O ke titik B ni. Kita ambil, so kita menggunakan teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa 2, kita dapat 13 meter dan arahnya adalah arah OB. Jadi jelas sangat di sini. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, jarak adalah kuantiti skala, manakala sesaran adalah kuantiti vektor. Ini kena fahamlah. Ini pergerakan dalam bentuk yang kamu nampak ni segitiga lah. Dalam kes yang contoh yang pertama tadi dalam bentuk garis lurus. Di mana yang kes kedua ni melibatkan senang ceritanya perubahan arah. Melibatkan perubahan arah. Contoh yang pertama tadi melibatkan garis lurus. Contoh ketiga pula. Dia selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang daripada 75 meter per second kepada 5 meter second dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kapal terbang itu? So ini kita faham. Maksudnya daripada laju 75 meter per second menjadi 5. So kita fahamlah bahawa kapal ini akan mengalami nyah pecutan, iaitu semakin perlahan. So hal laju awalnya adalah 75 meter per second. So simbol yang kita pakai untuk hal laju awal adalah U. Simbol yang kita pakai untuk hal laju akhir adalah V. Kita tolakkan menggunakan rumus pecutan. So kita dapatlah, ini yang penting lah, magnitud ni. 3.5 meter per second di mana negatif ni menunjukkan nyah pecutan. Iaitu kapal terbang itu tadi semakin perlahan.
So, nyah pecutan ialah keadaan nyah pecutan ialah keadaan pengurangan laju gerakan suatu objek daripada pecutan ianya berkurang menjadi perlahan. Seterusnya yang kita nak tengok di sini, satu alat yang tak asing lagi di dalam makmal, yang digunakan untuk mengkaji atau untuk mengira laju awal, untuk menghitung laju akhir dan seterusnya mengira pecutan. So, alat ini terdiri daripada pelat yang bergetar. Apabila alat ini disambungkan kepada bekalan kuasa, arus ulang-alik, maka alat ini akan bergetar disebabkan oleh frekuensi yang ada pada arus ulang-alik. So, alat ini bergetar pada kertas dan ini adalah karbon, di mana apabila bergetar dia akan memberi surih titik-titik inilah. Dan kita akan menganalisis pada titik-titik yang terbentuk pada kertas ini. So, apa yang kita dapati dekat sini, untuk arus ulang-alik frekuensinya adalah 50 Hz di Malaysia lah, di mana ianya membuat 50 titik dalam masa 1 saat. Bayangkan berapa cepatnya 1 saat. Dia bergetar 50 kali. So, selepas masa 2 titik berturut dikenali sebagai 1 detik. Titik pertama, titik kedua ni dipanggil sebagai 1 detik. Untuk mengira frekuensi, kita inilah 1/50, so kita akan dapat 0.02 saat. So, kalau 10 kita kalilah. So, kita akan dapat dekat sini 0.2. Okey. Ini analisis untuk sebuah pita detik lah. Kita nampak dekat titik ni, ini arah gerakan, ni mula. Ini adalah tempat poin bermula. Bila ditarik, jaraknya kalau pelajar boleh nampak dekat ini semakin menjauhi antara satu titik dengan titik yang lain, di mana titik kedua, ketiga, keempat dan kelima semakin menjauhi di antara satu sama lain. So, dekat sini kita nampak ada berapa detik, kita kira lah. Tadi dah faham antara satu detik dengan satu detik yang kedua, itulah 1 detik. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, kalikan dengan frekuensi tadi 0.02, kita akan dapat 0.10 saat. Ini basic bagaimana nak menghitung masa lah dan menganalisis pita detik. Seterusnya kita analisis. Kita nak analisis pula macam mana daripada pita detik tadi kita nak hitung laju. Ini gerakan, kita nak arah gerakan. Penting sangat arah gerakan ini, di mana jarak pada titik yang pertama hinggalah yang ni, kita ada 6 detik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan panjang 18 cm. Jadi sesarang ada 18 cm. Masa yang diambil, kita ada 6 detik kalikan dengan 0.02, iaitu kita dapat 0.12. So, lajunya adalah 18 bagi 0.12, kita akan dapat 150 cm per second. Jadi kita boleh tukarlah. Kalau kita nak tukar 18 cm ni kepada meter pun boleh. So, dia akan beri jawapan dalam meter per second lah. Untuk hitung pecutan, kita klasifikasikan pita detik tadi kepada 2, yang mana laju awal dan laju akhir. So, di arah gerakan di awal ni kita declare sebagai laju awal, yang akhir ni kita declare sebagai laju akhir. Formulanya adalah V tolak U lah. Jadi kita nampak dekat sini detik masa yang ada, kita ada 7 tadi. Ada 7 detik kalikan dengan 0.2 lah. Kalau ikutkan sini, masa tengok sini 6 tolak 1 lah. 7 tolak 1 dapat 6. 6 kali 0.2 dapat 0.12. Sebab tu kita dapat kat sini. Ni. Masa perubahan laju. Itu faktor ngira masa. Untuk laju awal 1.2 lah. Bahagi dengan 0.2 dapat 60 cm. Untuk laju akhir jaraknya 3.6. Bahagi dengan 0.2 sebab 1 detik. 1 detik. Kalau 2 detik kali dengan 2 lah. Kalau 3 detik kali dengan 3. So, kita akan dapat lah. Tapi di sini semua masing-masing 1 detik. Sebab tu kita dapat 0.2 di sini. So perubahan masa seperti yang cikgu cakap tadi, 7 detik tolakkan yang pertama, kita dapat 6 kali dengan 0.2. So, kita boleh hitunglah pecutan
Akhirnya kita akan dapat 1000 cm per second per second. Okey. Boleh faham Saya harap pelajar faham sangat dengan contoh ini. Okey. Sekian saja kelas cikgu pada hari ini.